Perkara-perkara yang akan dibincangkan dalam topik solat Jumaat ialah: yang pertama, kefarduan solat Jumaat. Yang kedua, syarat-syarat wajib solat Jumaat. Dan yang ketiga, syarat-syarat sah solat Jumaat. Yang keempat, fardu-fardu Jumaat. Dan yang kelima, rukun-rukun khutbah. Yang terakhir, syarat-syarat khutbah. Kefarduan solat Jumaat. Solat Jumaat difardukan di Mekah sebelum Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah. Dalil kefarduan solat Jumaat. Surah Al-Jumu'ah ayat 9 bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenar. Nabi Muhammad SAW bersabda, sembahyang Jumaat adalah tanggungjawab yang wajib ke atas setiap orang Muslim. Syarat-syarat wajib solat Jumaat. Yang pertama, mestilah mukallaf, iaitu orang yang beragama Islam, baligh dan berakal. Ini bermaksud solat Jumaat tidak wajib bagi orang kafir, kanak-kanak yang belum baligh dan orang gila. Yang kedua, orang yang merdeka wajib untuk solat Jumaat, manakala hamba tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Yang ketiga, mesti seorang lelaki, manakala wanita tidak diwajibkan kerana sibuk dengan anak-anak dan urusan rumah tangga, seterusnya menimbulkan kesulitan kepada mereka. Yang keempat, sihat tubuh badan, tetapi jika sakit yang memudaratkan, tidak diwajibkan untuk solat Jumaat. Yang kelima, orang yang bermukim iaitu bermastautin di tempat Jumaat yang didirikan wajib untuk solat Jumaat, manakala tidak wajib bagi orang yang bermusafir untuk solat Jumaat. Syarat-syarat sah solat Jumaat. Yang pertama, solat itu hendaklah didirikan dalam sempadan kawasan bangunan dan binaan, sama ada di pekan atau di kampung yang penduduknya bertaraf mastautin. Contoh gambar yang tertera, sempadan kawasan masjid. Contoh yang kedua, sempadan kawasan Jamak Masjid New Delhi di India. Dalam erti kata lain, tempat mendirikan solat Jumaat itu hendaklah suatu tempat yang telah ditetapkan, sama ada di masjid, dewan, padang dan sebagainya. Contoh gambar yang tertera, solat Jumaat di kawasan lapang luar Masjid Al-Aqsa di Palestin. Yang kedua, bilangan ahli solat Jumaat hendaklah tidak kurang daripada 40 orang. Yang ketiga, bilangan ahli solat Jumaat berkekalan dari awal khutbah hingga tamat solat. Dan yang keempat, didirikan dalam waktu zuhur. Jika waktu zuhur telah sempit, akan berakhir dan tidak cukup masa untuk didirikan solat Jumaat, maka mereka wajib mendirikan solat zuhur. Yang kelima, tidak berbilang-bilang solat Jumaat pada satu pekan selama ia boleh dibuat dalam satu Jumaat, kecuali penduduk terlalu ramai sedangkan tempat adalah sempit. Ini bermaksud tidak berlaku dua solat Jumaat dalam satu tempat. Jika tempat solat adalah sempit dan tidak muat untuk semua penduduk, maka solat Jumaat boleh dibuat tempat lain. Contoh di kawasan tempat tinggal saya iaitu Bandar Baru Salak Tinggi, solat Jumaat dibuat
di 3 tempat, iaitu di Masjid Jami' Sultan Hishamuddin, Surau Al-Ihsan dan Surau Al-Shifa. Kerana Masjid Hishamuddin tidak boleh memuatkan semua penduduk Bandar Baru Solat Tinggi untuk solat Jumaat. Contoh-contoh gambar masjid yang berada di kawasan tempat tinggal saya. Fardu solat Jumaat. Ia terdiri daripada 2 khutbah. Yang kedua, ia adalah solat 2 rakaat. Solat Jumaat hendaklah didirikan dengan 2 rakaat secara berjemaah selepas khutbah. Untuk mendapatkan jemaah dalam solat Jumaat, hanya disyaratkan mendapat 1 rakaat yang penuh. Sekiranya ia diperolehi, maka solat Jumaat adalah sah, dan jika tidak, ia wajib ditukar kepada solat Zuhur. Rukun-rukun khutbah. Yang pertama, memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan mana-mana lafaz sekalipun terdapat di dalam isi kandungan ayat yang dibaca. Contoh video. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kedua, berselawat ke atas Nabi Muhammad SAW dengan mana-mana perkataan yang memberi maknanya. Contoh video yang tertera. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Yang ketiga, berpesan supaya bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menggunakan apa jua lafaz. Contoh video. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Yang keempat, membaca satu ayat daripada Al-Quran dapat memberi kefahaman dan mempunyai makna yang jelas pada salah satu daripada 2 khutbah. Contoh video. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. Yang kelima, berdoa untuk orang-orang yang beriman pada khutbah yang kedua. Contoh video. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة. Syarat-syarat khutbah. Yang pertama, khatib berdiri ketika berkhutbah jika ia berkuasa untuk berbuat demikian, dan dua-dua khutbah hendaklah dipisah dengan duduk. Syarat yang kedua, khutbah dilaksanakan terlebih dahulu, kemudian solat Jumaat akan dibuat setelah selesai kedua-dua. Syarat yang ketiga, khatib berada dalam keadaan suci daripada hadas kecil dan besar serta najis yang tidak dimaafkan, sama ada pada baju dan badannya atau tempatnya, dan berada dalam keadaan menutup aurat. Syarat yang keempat, rukun-rukun khutbah dibaca dalam bahasa Arab biarpun tidak difahami oleh jemaah. Syarat khutbah yang kelima, rukun-rukun khutbah dibuat secara berturut-turut, di antara khutbah pertama dengan khutbah kedua serta di antara khutbah kedua dengan
Yang keenam, rukun-rukun kedua-dua khutbah tersebut hendaklah didengari oleh 40 orang yang mencukupi syarat sah solat Jumaat.